Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak, edisi Isnin 22 Ogos bersama saya, Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Kementerian Pertahanan Malaysia menyeru kerjasama daripada syarikat-syarikat korporat di Sarawak supaya dapat melaksanakan pengambilan pekerja dalam kalangan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz berkata, pengambilan pekerja di kalangan veteran itu perlu dipertimbangkan bagi mereka yang berusia namun masih mampu bekerja dan menawarkan skim gaji yang lebih baik. Datuk Seri Ikmal Hisham menjelaskan langkah ini bertujuan untuk meningkatkan taraf sosioekonomi golongan itu ke tahap yang lebih baik. Terdapat beberapa contoh yang telah dilaksanakan di Sarawak, iaitu terdapat 80 orang veteran yang telah diambil bekerja sebagai Immune Belt Enforcement Team ataupun IBET dan 40 orang veteran diambil bekerja sebagai Coast Guard. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Malaysia Peringkat Negeri Sarawak tahun 2022 di Kuching. Berucap pada majlis itu, Datuk Seri Ikmal berkata, veteran ATM merupakan aset penting kepada negara kerana mereka mempunyai ilmu, pengalaman, kepakaran serta kemahiran yang berharga terutama dalam memperjuangkan keamanan dan keselamatan negara. Beliau berharap golongan itu terus mencurahkan hikmat bakti mengikut kapasiti masing-masing terutama dalam memberi tunjuk ajar kepada generasi muda. Seramai 713 orang veteran ATM menerima Pingat Jasa Malaysia PJM Peringkat Negeri Sarawak pada majlis tersebut. Usaha yang dijalankan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dalam menyediakan kemudahan pinjaman kepada usahawan wanita membolehkan golongan itu menceburi diri dalam kegiatan ekonomi bagi membantu keluarga. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Sarawak menghargai usaha AIM dalam membantu kerajaan mengurangkan jumlah isi rumah miskin bagi menikmati kehidupan yang lebih baik. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan menjelaskan kemudahan pinjaman bersaiz kecil diberikan kepada semua isi rumah untuk menjalani perniagaan sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Beliau berkata demikian pada Malam Anugerah Usahawan AIM Cawangan Niah di Miri. Dalam pada itu, beliau dimaklumkan AIM Wilayah Sarawak telah mengeluarkan modal pembiayaan sebanyak RM136 juta dan daripada jumlah tersebut, lebih RM6.2 juta telah disalurkan kepada sahabat usahawan di Cawangan Niah setakat Jun lalu. Manakala pembayaran tabung kebajikan dan kesejahteraan sahabat kepada sahabat AIM secara kumulatif untuk wilayah Sarawak adalah lebih RM23 juta setakat Mei lalu. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan beberapa kategori anugerah kepada usahawan AIM. Golongan belia di Institut Pengajian Tinggi IPT yang menyertai aktiviti kesukarelawan di bawah Persatuan Sukarelawan Sarawak merupakan platform kepada penuntut dalam menyumbang tenaga dan idea bagi pembangunan komuniti setempat dan Sarawak secara keseluruhannya. Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni berkata, dengan penglibatan golongan belia itu, ia dapat memberi pendedahan awal tentang isu semasa. Lukanisman menjelaskan dengan mengikuti aktiviti kesukarelawan juga, ia mampu memupuk jati diri seorang pemimpin serta memperluaskan jaringan antara satu sama lain. Beliau berucap merasmikan program Mansang Anak Sarawak Siri 1 di Kampung Peliau Bekenu Miri. Program kesukarelawan 3 hari itu melibatkan seramai 30 orang peserta termasuk penuntut IPT. Selain daripada ia juga, program itu merapatkan lagi jurang antara pelajar-pelajar IPT dan komuniti setempat. Belajar bagaimana untuk membuat policy making, bagaimana untuk kita berbincang dengan beberapa kumpulan yang lain untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di dalam kawasan-kawasan luar bandar, di kawasan Miri. Mari kita sama-sama berkhidmat bakti kepada masyarakat dengan menyertai program-program seperti ini yang dianjurkan oleh Sarawak Volunteers. Pada majlis itu, peserta turut menyerahkan 40 bakul makanan kepada 6 buah kampung sekitar Bekenu. Turut hadir memberi kata-kata motivasi kepada para peserta adalah Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Datuk Hasbi Habibullah.
Kempen derma darah merupakan aktiviti penting dalam usaha meningkatkan dan mengekalkan bekalan darah di hospital-hospital negeri ini agar mencukupi bagi membantu pesakit yang memerlukan. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut, Adam Yee Siu Sang memberitahu, kempen dan aktiviti seumpama itu yang dianjurkan oleh pelbagai pihak semakin mendapat sambutan ekoran orang ramai semakin peka dengan keperluan penderma darah. Untuk itu, Adam Yee menggalakkan lebih ramai penderma tampil menyokong usaha tersebut bagi menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan. Beliau turut mendedahkan sebanyak 9,588 pek darah berjaya dikumpul oleh tabung darah Miri sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 2 tahun lepas menerusi 219 kempen derma darah. Beliau berkata demikian pada program derma darah anjuran Kelab Layan Batu Niah bersempena ulang tahun ke-20 persatuan itu di Miri. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut, Adam Yee Siu Sang memberitahu kesedaran dalam mengubah gaya hidup sihat dan mengawal kadar gula dalam darah antara tindakan yang perlu diambil bagi setiap individu untuk mencegah penyakit diabetes. Ke arah itu, Adam Yee yang juga Datuk Bandar Miri menyeru agar Persatuan Diabetes Miri memperhebatkan lagi aktiviti atau program kesedaran dan pendidikan kepada masyarakat khususnya di Miri dalam usaha mencegah penyakit diabetes mellitus. Jelasnya ini berikutan hasil tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2019 menunjukkan peningkatan penyakit itu dalam kalangan orang dewasa namun hampir separuh daripadanya tidak didiagnosis. Manakala umur penghidap diabetes juga semakin muda dengan hampir 5% merupakan anak muda antara 18 hingga 29 tahun. Beliau berucap merasmikan kem diabetes Miri 2022 di Miri. Beliau berkata penyakit itu boleh menjejaskan banyak organ seperti jantung, buah pinggang dan mata. Justru beliau berharap agar masyarakat bersama-sama mengamalkan gaya hidup sehat dan menjalani pemeriksaan kesihatan mereka. Rakyat di negeri ini diingatkan untuk tidak mengambil mudah mengenai identiti dan imej negara. Menurut Setiausaha Politik Premier Sarawak, Brian Fung Kok Shun, rakyat perlu bersama-sama memainkan peranan dan tanggungjawab dalam memelihara perpaduan di antara semua kaum yang telah lama terbina. Brian Fung menjelaskan anak-anak perlu dididik akan kepentingan semangat perpaduan supaya semangat patriotisme kekal diwarisi. Katanya rakyat perlu tahu bahawa kemerdekaan bukan mudah diperolehi oleh pejuang dan pemimpin terdahulu yang telah bersusah payah menuntut kemerdekaan negara sehingga berkorban nyawa dan harta benda. Justru itu katanya rakyat perlu bersama memainkan peranan dalam memikul tanggungjawab untuk mempertahankan kemerdekaan negara supaya generasi akan datang terus menikmati keamanan, kemakmuran dan keharmonian. Beliau berucap demikian pada Majlis Program Merdeka at Community Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Sibu di Sibu. Brian yang mewakili Ahli Dewan Undangan Dudong Dato' Sri Tiong King Sing pada program itu juga percaya program Merdeka at Community itu dapat menyemai semangat patriotik dan cintakan negara selain memperlihatkan persefahaman serta perpaduan sebagai rakyat Malaysia. Jelasnya, melalui semangat patriotik itu, ia membolehkan kerajaan dapat merancang dan melaksanakan pembangunan dengan lebih teratur untuk manfaat rakyat serta negara. Seramai 66 orang guru dan kaki tangan dari sekolah menengah dan sekolah rendah termasuk Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tatau Sebauh menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2021 yang disampaikan Menteri Permodenan, Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Untung di Bintulu. Turut diraikan 8 orang guru dan anggota kumpulan pelaksana yang telah dan bakal bersara bersempena sambutan Hari Guru 2022 dan anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021 PPD Tatau Sebauh. Berucap pada majlis tersebut, Pegawai Pendidikan Daerah Tatau Sebauh, Fred Entau, melihat sambutan Hari Guru yang diraikan pada saban tahun sebagai satu pengiktirafan terhadap profesion perguruan. Inilah satu-satunya cara terbaik kita memberi ruang untuk menyatakan rasa terima kasih, penghargaan dan penghormatan terhadap jasa guru yang tidak ternilai.
Jelasnya masyarakat sentiasa memberi penghormatan dan penghargaan yang tidak terhingga terhadap tugas dan peranan guru. Justru itu, katanya, dengan pelbagai bentuk perubahan dan pembaharuan yang berlaku dalam dunia pendidikan, para guru wajar menilai kembali keberkesanan dan kemajuan tugas yang dipikul. Sempena sambutan Hari Guru pada tahun ini, saya ingin mengajak warga pendidik di daerah Tatau dan Sebau mengimbas sejenak tentang tugas dan peranan kita dalam mendidik anak-anak bangsa. Sejauh mana dan setakat manakah usaha yang telah kita lakukan ini benar-benar menjadikan mereka insan yang benar-benar berbudi luhur, berakhlak mulia, berjaya dan cemerlang dalam kehidupan. Sementara itu, pada majlis tersebut, Dato' Seri Dr. Stephen Rundi Utom yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kemenang dianugerahkan sebagai tokoh kepimpinan 2022. Manakala bekas guru besar SK Bukit Mawang Sebawah Mengan Anak Bali telah dianugerahkan sebagai tokoh guru PPD Tatau Sebawah 2022 dan bekas pegawai pendidikan daerah Tatau Poniman Bejok telah diiktiraf sebagai tokoh kepimpinan pendidikan PPD Tatau Sebawah. Seramai 30 pegawai dan anggota Tentera Darat Malaysia TDM dan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD terlibat dalam patroli terkoordinasi atau PATKOR selama 6 hari yang dilaksanakan secara bersama dan terkoordinasi di pos gabungan bersama Kapmab di Biawak mulai semalam. Kenyataan media TDM memaklumkan PATKOR merupakan aktiviti susulan yang dirangka untuk meningkatkan lagi komunikasi dan koordinasi serta menghindarkan terjadinya salah faham maupun provokasi antara pasukan daripada kedua-dua negara yang bertugas di sempadan Sarawak dan Kalimantan Barat. Sepanjang operasi berkenaan, aktiviti rondaan akan diadakan setiap hari merangkumi kawasan sempadan sepanjang hampir 30 km. Selain pelaksanaan program Jiwa Murni, Karya Bakti dan acara sukan antara pasukan. PATKOR Siri 1 2022 tersebut melibatkan TDM diwakili Regimen ke-4 Kor Armor Diraja, manakala TNI AD diwakili Kesatuan Penugasan Batalion Infanteri 645 Garda Tamayuda. Kali terakhir PATKOR tersebut diadakan adalah pada 2020 sebelum ditunda akibat pandemik COVID-19. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 22 Ogos berakhir di sini. Bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ayuh kibarkan Calo Gemilang. Salam keluarga Malaysia, jumpa lagi.